Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Oslan. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah berkaitan dengan kata hubung. Kemahiran 5.1.41 menggunakan kata hubung untuk membina ayat. Objektif: pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menggunakan kata hubung untuk membina ayat dengan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung? Kata hubung ialah perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat. Antara contoh kata hubung ialah dan, sambil, supaya, lalu, atau, kerana, tetapi. Murid-murid, sebenarnya kata hubung ada lebih banyak daripada ini. Pada hari ini, kita akan belajar hanya beberapa contoh kata hubung sahaja. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 54. Sila lihat gambar pertama. Mari kita baca cerita ini. Cantik dan sihat. Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Gambar kedua. Doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan, tempat kosong, membaca surat khabar. Sekarang lihat gambar ketiga. Gigi Hana bersih. Gigi Hana cantik. Gigi Hana bersih dan cantik. Ayat seterusnya. Doktor memuji Hana. Hana menjaga giginya dengan baik. Baiklah murid-murid, kini kita kembali kepada gambar kedua. Murid-murid, apakah kata hubung yang sesuai untuk ayat tersebut? Cuba kamu pilih di antara 3 jawapan. Atau, tetapi, sambil. Manakah jawapan yang paling sesuai? Bagus. Jawapan yang paling sesuai ialah sambil. Ayahnya menunggu di bilik rawatan sambil membaca surat khabar. Sekarang lihat gambar ketiga. Murid-murid, apakah kata hubung yang sesuai untuk ayat yang kedua ini? Doktor memuji Hana. Hana menjaga giginya dengan baik. Tempat kosong. Murid-murid, apakah jawapan yang sesuai untuk ayat tersebut? Bagus. Doktor memuji Hana kerana Hana menjaga giginya dengan baik. Baiklah murid-murid, untuk gambar keempat, kamu dikehendaki membina ayat. Sila lihat gambar. Apakah ayat yang sesuai untuk kamu tulis? Dalam gambar tersebut, kamu dapat melihat doktor memberi Hana hadiah. Terdapat 2 hadiah yang diberi oleh doktor, tetapi Hana perlu memilih salah satu daripada hadiah yang diberikan. Jadi, apakah ayat yang sesuai untuk gambar tersebut? Di sini cikgu memberikan cadangan untuk ayat bagi gambar keempat. Doktor memberi Hana hadiah. Hana perlu memilih berus gigi atau ubat gigi.
Akhirnya, Hana memilih berus gigi. Hana mengucapkan terima kasih kepada doktor. Murid-murid, tahukah kamu bila kata hubung hendak digunakan? Sekarang, cikgu akan terangkan bagaimana kata hubung digunakan dan kata hubung yang sesuai untuk sesuatu ayat. Kata hubung dan digunakan jika aktiviti yang dilakukan adalah sama. Kata hubung sambil pula digunakan jika dua perkara yang dilakukan pada waktu yang sama. Kata hubung kerana pula digunakan untuk menerangkan sebab. Kata hubung tetapi digunakan untuk menerangkan perkara yang tidak sama. Kata hubung lalu digunakan untuk menunjukkan dua perkara yang dilakukan dalam masa yang singkat. Kata hubung supaya digunakan untuk menyatakan sebab. Dan kata hubung yang terakhir iaitu atau. Ia digunakan untuk memilih sesuatu pilihan. Sekarang cikgu akan berikan contoh ayat lain menggunakan kata hubung. Yang pertama, Sarah dan Khadijah selalu bermain di taman permainan. Cuba kita lihat, Sarah dan Khadijah, mereka membuat perkara yang sama, iaitu bermain di taman permainan. Jadi, kata hubung yang sesuai adalah dan. Ayat kedua, burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon. Perbuatan terbang dan hinggap di dahan pohon mengambil masa yang agak singkat. Jadi, kata hubung lalu amat sesuai untuk ayat ini. Ayat yang ketiga, dia kaya tetapi kedekut. Perkataan kata hubung tetapi digunakan dalam ayat ini menunjukkan satu perkara yang berbeza. Sepatutnya orang kaya, bermurah hati, baik hati, tetapi sebaliknya yang berlaku, iaitu kedekut. Jadi kata hubung tetapi digunakan. Bagi ayat keempat, Amir tidak hadir ke sekolah kerana sakit perut. Kerana ini menunjukkan sebab Amir tidak datang ke sekolah. Seterusnya, ayat kelima. Bapa mendengar radio sambil membaca surat khabar. Bapa melakukan dua perkara dalam satu masa, iaitu mendengar radio dan membaca surat khabar. Jadi, kata hubung yang sesuai ialah sambil. Murid-murid, cikgu harap kamu dapat menguasai kemahiran yang dipelajari pada hari ini, iaitu kata hubung. Dan objektif yang kamu pelajari pada hari ini ialah murid-murid dapat menggunakan kata hubung untuk membina ayat dengan betul. Untuk membuat latihan, sila rujuk buku aktiviti muka surat 64. Sekian. Ingat, selepas menonton video ini, kamu boleh menekan butang subscribe dan tombol loceng. Terima kasih.